Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita bagi mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 6 bidang ibadat yang bertajuk Ibadat Puasa pada bulan Ramadan. Untuk rujukan, murid-murid boleh buka buku teks Pendidikan Islam muka surat 115 hingga 119. Sebelum kita teruskan pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, kita akan lihat pengertian puasa. Apa itu puasa? Puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari berserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Apa hukum puasa? Puasa hukumnya adalah wajib. Wajib kepada orang yang cukup syarat. Apakah dalil nakli puasa? Firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Seterusnya, mari kita lihat apakah syarat-syarat wajib berpuasa. Yang pertama, hendaklah seseorang itu beragama Islam. Yang kedua, berakal. Seterusnya, baligh, iaitu sampai umur. Dan yang keempat, syarat wajib puasa ialah mampu berpuasa. Seseorang itu tidak berada dalam keadaan uzur yang menghalang untuk berpuasa. Seterusnya, mari kita lihat amalan sunat ketika berpuasa. Apakah amalan-amalan sunat ketika berpuasa? Yang pertama, bersahur. Yang kedua, menjauhi perkara yang membatalkan puasa seperti bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah dan sebagainya. Yang ketiga, mengelakkan diri daripada perkara yang mengurangkan pahala puasa. Seterusnya, amalan sunat ketika berpuasa lagi. Yang keempat, membaca Al-Quran. Ketika berpuasa, kita disunat memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Seterusnya, berbuka puasa. Dan yang keenam, solat tarawih. Disunatkan kita menyegerakan berbuka apabila masuk sahaja waktu azan maghrib. Segeralah kita berbuka puasa. Disunatkan berbuka dengan rutab ataupun tamar. Rutab ialah kurma basah. Tamar ialah kurma kering. Seterusnya, kita juga disunatkan supaya berdoa sebelum berbuka kerana berdoa ketika hampir berbuka mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita lihat rukun berpuasa. Rukun yang pertama ialah niat. Niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Jika seseorang tersebut berniat kan dalam tempoh masa yang ditetapkan, maka puasanya tidak dikira. Seterusnya, apakah lafaz niat puasa? Lafaz niat puasa adalah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya,
sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, rukun puasa yang kedua ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka di sini bermaksud rongga yang mempunyai lubang seperti lubang hidung, lubang telinga dan sebagainya. Pusat adalah bukan rongga yang terbuka. Baiklah, mari kita lihat syarat puasa. Syarat puasa yang pertama, hendaklah seseorang itu beragama Islam. Yang kedua, seseorang itu hendaklah mumayyiz. Mumayyiz di sini bermaksud boleh membezakan antara yang betul dan salah. Seterusnya, syarat puasa yang ketiga ialah berakal. Syarat yang keempat hendaklah suci daripada haid, nifas dan wiladah. Ini bagi golongan wanita. Seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apakah perkara yang boleh membatalkan puasa seseorang? Yang pertama, melakukan jima' di siang hari. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Seterusnya, makan dan minum dengan sengaja. Yang keempat, haid, nifas dan wiladah. Seterusnya, mengeluarkan air mani dengan sengaja, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Seterusnya, murtad iaitu keluar daripada agama Islam. Dan yang terakhir, gila, mabuk atau pingsan sepanjang hari. Itulah antara perkara-perkara yang akan membatalkan puasa seseorang. Seterusnya, mari kita lihat hikmah puasa. Apakah hikmah kita berpuasa? Di sini dibahagikan kepada dua aspek, iaitu yang pertama dari segi rohani, yang kedua dari segi jasmani. Hikmah berpuasa dari segi rohani, yang pertama, boleh meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadat. Seterusnya, boleh memupuk sifat mahmudah seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Seterusnya, mencegah pelbagai penyakit. Dan hikmah yang terakhir dari segi rohani dapat merasai sebagaimana penderitaan orang yang tiada makanan. Seterusnya, mari kita lihat hikmah dari segi jasmani, iaitu tubuh badan. Hikmah yang pertama iaitu dapat mendisiplinkan diri seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadat puasa. Yang kedua, mendidik diri mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang terakhir, dapat merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Itulah hikmah-hikmah kita diwajibkan berpuasa. Ustazah harap kamu boleh ulang baca dengan merujuk buku teks dan cuba fahami tajuk kita pada kali ini, iaitu ibadat puasa pada bulan Ramadan. Baiklah, itu saja pembelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.